Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Rahim dan semua apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru sampai rumah. Baru sampai rumah Ustaz ada kelas ya tadi? Kuliah tadi, dah kuliah. Di mana? Di dekat je, dekat masjid daerah Parit Buntak. Oh, macam dia apa Ustaz? Hmm. Tak apa. Ni kita set kita mula pukul 9.40. Okey, boleh. Lagi 4 minit lagi. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji-pujian dipanjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga
kita semua diberikan kesihatan yang baik sehingga kita mampu lagi untuk terus mengikuti program Generasi Al-Quran untuk malam ni, iaitu siri yang ke-149. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita sudah pun berada bersama kita dalam Google Meet ni, insyaAllah. Jadi semalam saya umumkan bahawa program kita pada malam ni akan mula lewat 5 minit daripada kemarin. Itu kita mula pukul 9.40 insyaAllah. Dan malam-malam seterusnya pun kita akan mula pada pukul 9.40. Tuan-tuan boleh join Google Meet daripada pukul 9.30 insyaAllah, 10 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana tuan-tuan pun dah hadir, mungkin kawan-kawan kita ada lambat lagi akan masuk kemudian. Tetapi dah pukul 9.40, Ustaz pun dah bersedia. Tadi Ustaz pun ada kuliah di Masjid Pak Guntar, Masjid Daerah Pak Guntar. Jadi marilah sama-sama kita terus mulakan program ni dengan sama-sama kita membaca, membukanya dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah pada malam ni seperti mana yang diumumkan kemarin, tetamu atau khalifah atau guru kita pada malam ni adalah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Zulkifli bin Zainon, yang merupakan imam Masjid Bandar Baru dan juga merupakan pengurusi Masjid Bandar Baru, merupakan guru sekolah SMK Sungai Asyik, insyaAllah. Ada bersama kita insyaAllah pada malam ni. Kita akan teruskan program kita seperti biasa. Untuk kita semua, Ustaz Zul dah pernah sekali bersama kita pada tahun 2001 yang lepas. Lama dah, antara yang awal juga lah dalam program kita dulu. Sekarang ni ini adalah kali kedua Ustaz dalam tahun, iaitu yang pertama dalam tahun 2022 insyaAllah bersama kita. Jadi Ustaz pun dah biasa dengan program ni, dah tahu macam mana perjalanan, tuan-tuan pun dah biasa. Jadi kita tak usah lewatkan lagi masa. Jadi kita nak mulakan terus. Jadi untuk malam ni kita akan terus sambung bacaan Al-Quran, 2 muka surat kita, dan kita akan dengar nanti tazkirah daripada Ustaz, insyaAllah. Jadi untuk malam ni kita akan sambung bacaan yang kemarin daripada surah Al-Kahfi, di mana pada malam ni kita akan baca di muka surat 299 dan 300, muka surat 299 dan 300. Ayat surah Al-Kahfi yang kita akan baca adalah ayat 46 sampai 61 insyaAllah. Tuan-tuan buka masa Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak berada di luar, macam Haji Yaakob ada tak mana tu? Dalam kereta. Dalam kereta jambatan. Atas jambatan. Jadi jambatan. yang mana yang ada kat luar tu, bolehlah tengok apa presentation ayat-ayat berkenaan untuk tuan-tuan baca bersama insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Zulkifli Zainon untuk meneruskan program kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih yang saya hormati Tuan Haji Abdul Rahim selaku moderator dan juga selaku pembimbing saya di dalam kerjaya pendidikan. Yang saya hormati dan saya muliakan serta raihkan seluruh tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama dalam siri Talaqi Al-Quran
pada malam ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan usaha dan juga kesungguhan yang telah dilaksanakan oleh tuan-tuan dalam penyertaan ini akan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat ganda, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan ayat hingga ayat 41 daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما له في البحر سربا صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada malam ini kita membacakan ayat daripada surah Al-Kahfi. Kebetulan juga kuliah saya tadi ada juga sedikit kaitannya dengan suratul Kahfi. Di mana dalam kuliah saya tadi yang kuliah saya berdasarkan daripada sebuah kitab hadis, iaitu kitab hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, susunan ataupun himpunan hadis-hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-80, hadis yang saya membacakan tadi berkaitan dengan hadis yang ke-86 dan 87 dalam Mukhtasar Ibni Abi Jamrah ini, di Masjid Parit Buntar, Perak, di mana dalam hadis itu, dua hadis itu yang saya bacakan tadi, Nabi SAW menyebutkan tentang satu peristiwa Dajjal. Dan kebetulan apabila kita membaca surah Al-Kahfi ini, ada satu hadis, ada banyak hadis, bukan satu hadis, banyak hadis disebut oleh Rasulullah SAW bahawasanya orang-orang yang banyak membacakan suratul Kahfi akan diselamatkan daripada, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa yang menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, sama ada awalnya ataupun akhirnya ataupun mana-mana sahaja 10 ayat sekurang-kurangnya, di mana surah Al-Kahfi ini mengandungi sebanyak 110 ayat. Jadi kata Nabi SAW, 10 ayat tu pun dah memadai kalau kita hafal. Jadi kata Nabi SAW akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Dan dalam hadis sahih Nabi SAW, Nabi menyebutkan innaman qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ah adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini. Orang yang membaca surah Kahfi pada setiap hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia cahaya sehingga sampai Jumaat depan. Artinya kalau kita baca hari Jumaat, contohnya kalau malam ni malam Jumaat, berikan kepada kita cahaya ni sampai Jumaat yang ke depan.
Nah, dalam satu riwayat yang lain kata Nabi SAW, man qara'a surat al-kahfi lailatul jum'ah, siapa yang baca surah kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu min ibtida'ihi ma bainahu wa baina baitil atiq. Allah Ta'ala akan beri cahaya daripada tempat yang kita baca ni, sampailah sejauh sampai ke depan Kaabah, sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, dalam ayat 54 yang kita baca tadi, daripada ayat 46 sampai ayat 61, saya petik ayat 54 ini, Allah Ta'ala sebut, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli mathal. Allah kata dalam Quran ini, dalam 114 surah ataupun 6,236 ayat Al-Quran, seluruh ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberamaan ataupun beberapa contoh-contoh, ataupun dalam bahasa sekarang dia sebut dengan analogi-analogi yang begitu cepat, yang begitu tepat. Ta'ala ni dalam Quran ni cukup tepat. Cuma kata Allah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala telah berikan perumpamaannya, contohnya dalam Al-Quran ini, kebanyakan manusia ini dia suka jadal. Dia suka bertengkar untuk tidak mau ambil. Bertengkar ini ada bertengkar nak cari kebenaran, ada bertengkar bukan nak cari kebenaran tetapi nak cari kesalahan. Jadi bertengkar untuk mencari kesalahan dan yang benar itu tak mau diamalkan, inilah pertengkaran yang disebutkan sebagai salah satu daripada tanda-tanda orang-orang munafik. Yang Nabi sebut, idza khasama jadala. Orang munafik ini apabila dia bertengkar, dia nak menang. Nah, menang itu bukanlah sifat bertengkar itu, tetapi menang ini walaupun yang dia keluarkan fakta itu salah, tapi dia tetap nak menang. Nah, pepatah kata nak menegakkan benang yang basah. Inilah tabiat manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini. Aku dah bagi dalam Quran ini, kata Allah, berbagai-bagai contoh, tamsilan, perbandingan dan sebagainya untuk kamu ikut, tetapi manusia masih lagi tak mau ikut. Adalah salah satu daripada contoh yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita ini dalam surah Al-Kahfi, walaupun kita hanya membacakan beberapa ayat, sebanyak 2 muka surat daripada surah Al-Kahfi. Secara ringkasnya, saya nak rumuskan apa yang saya sebut dalam kuliah tadi yang pada saya ada kaitan dengan ayat yang kita baca pada malam ini, di mana ayat yang 41 ini dia ada 2 fenomena besar dalam surah Al-Kahfi. Misalnya dalam surah Al-Kahfi ini dia ada 4 isu yang besar. Walaupun kita hanya baca penghujung isu kedua dan permulaan isu yang ketiga. Sentuh isu yang pertama, kita tak sentuh fenomena pertama dalam surah Al-Kahfi, dan kita tak sentuh fenomena keempat dalam surah Al-Kahfi sebab ayat yang kita baca tak sampai. Walaupun tak sampai, tapi saya nak bagi juga perkongsian dalam masa yang ringkas dan padat ini, ibrah ataupun kita nak ambil pengajaran daripada surah Al-Kahfi. Nabi SAW sebut, tuan-tuan perempuan sekalian, macam hadis yang saya sebut tadi, kenapa kita kena baca surah Al-Kahfi? Dan kata Nabi SAW, membaca surah Al-Kahfi ini daripada fitnah Dajjal. Sedangkan sepanjang kita membaca surah Al-Kahfi daripada ayat 1 sampailah ayat 110, kita tak berjumpa pun dengan satu perkataan yang ditulis dengan Ad-Dajjal. Dajjal tak ditulis pun dalam surah Al-Kahfi. Nabi sebut, kalau orang baca surah Kahfi, boleh diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Apa kaitannya? Baca ayat Quran ni selalunya orang cari sebab-sebab ataupun ada nama-nama dia. Maka dengan sebab ada nama syaitan, maka kita pun kena baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kita nak baca, contohnya macam orang, ada orang suka orang berubat-berubat orang lah contohnya kan. Kalau dia nak buat berubat orang pun, dia akan cari ayat-ayat kalau yang tak ada maksud tentang berubat pun, ataupun dia akan cari ayat yang bunyi-bunyinya macam sakit tu juga. Jadi dia nak cari simptom-simptom bunyi tu ubat. Tapi dalam surah Al-Kahfi tidak ada satu pun perkataan Dajjal Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, tetapi Nabi SAW sebut
Bila orang yang baca surah Kahfi ataupun hafal surah Al-Kahfi ataupun yang mengamalkan surah Al-Kahfi setiap minggu pada hari Jumaat ataupun malamnya, Allah Ta'ala akan selamatkan daripada fitnah Dajjal. Malah Nabi pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil mahyat wal mamat. Ya Allah, aku minta berlindung daripada fitnah hidup, fitnah mati, wa min azabil qabri, fitnah azab kubur, wa fitnatil masih ad-dajjal, dan juga fitnah masih ad-dajjal. Jadi surah Al-Kahfi sudah pun menjadi satu jolokan yang penting untuk kita banyak beramal. Beramal membaca surah Al-Kahfi. Mungkin kalau contohnya kalau sekarang ini diadakan program bertalaqi ataupun membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran pada setiap malam 2 muka surat. Mungkin kalau pada malam Jumaat ataupun pada siang Jumaat, ataupun pada petang Jumaat ke, ataupun mana-mana hari waktu duha ke, mungkin boleh dilaksanakan program yang sebegini khusus untuk surah Al-Kahfi sahaja. 10 ayat. Ataupun mungkin beberapa ayat yang tidak mengganggu kita lah. Kalau Nabi SAW sebut 10 ayat, kita ambil lah 10 ayat yang terawal ataupun 10 ayat yang terakhir sekadar untuk kita membaca. Jadi hari Jumaat tu mungkin boleh kita adakan program baca Al-Quran, tu cadangan lah daripada saya. Ataupun mungkin di surau dah kita laksanakan membaca surah Al-Kahfi, maka Alhamdulillah tak perlu lagi dah diadakan bacaan secara maya. Baik. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini, saya sebut tadi ada 4 isu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita yang kita kena jaga, iaitu isu dalam surah Al-Kahfi ini dengan satu perkataan, iaitu isunya iaitu fitnah. F-I-T-N-H, fitnah. Keempat isu yang ada dalam surah Al-Kahfi ini adalah isu fitnah. Apa fitnahnya? Iaitu fitnah yang pertama. Dalam surah Al-Kahfi, kalau boleh tuan-tuan rujuk nanti, iaitu daripada bermula dengan ayat yang ke-9, kita dapat mendengar satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang cerita kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni iaitu beberapa pemuda yang menyelamatkan diri daripada fitnah agama, di mana kehidupan mereka ketika itu di dalam satu zaman yang diperintah oleh seorang raja daripada Rom yang bernama Daqiyanus. Raja ini menyembah dewa. Jadi pemuda-pemuda yang lari dan disifatkan sebagai Ashabul Kahfi dalam Al-Quran ini, mereka ini lari daripada majlis pemujaan berhala dewa-dewa pada ketika itu. Jadi mereka ini hidup daripada fitnah agama. Jadi justru kita juga kena menjaga diri kita daripada terlibat dengan fitnah agama. Contohnya macam sehari 2 yang lepas kita tentang satu fitnah agama, menolak bala di Teluk Intan Perak. Di mana amalan-amalan itu sebenarnya bukan amalan agama, tetapi dikaitkan sedikit. Dia ada buat bypass. Dia ada hubung sikit, dia punya connection, dia jarum tali-tali halus itu diikat juga kepada agama, dan supaya orang nampak ini bukan syirik, ini adalah agama. Sedangkan dia adalah amalan syirik. Bagaimana diikat? Diikatkan dengan diletakkan di hadapannya naskah Al-Quran, diikat dengan hukum agama, diletakkan depan dia dengan naskah surah Yasin, diikat kita dengan tali agama itu, diletakkan dengan dia dengan pemakaiannya pakai songkok, ikatkan kita lagi dengan isu agama, diangkat tangan, baca doa, berselawat dan sebagainya. Jadi ikatan tali-tali nipis itulah yang nak mendedahkan, nak menjelaskan bahawasanya yang dibuat itu adalah sebenarnya adalah agama. Tetapi sebenarnya itu bukan agama. Itu adalah syirik ataupun sesuatu yang boleh menyebabkan kekufuran kepada agama. Jadi inilah fitnah agama. Nampak macam agama, tetapi sebenarnya dia bukan amalan daripada agama. Jadi ini mereka ini cuba lari daripada fitnah agama, di mana ketika itu mereka dipaksa untuk menyembah dewa, tetapi mereka
tak mau menyembah dewa. Akhirnya mereka melarikan diri, hidup beberapa lama, beberapa lama tanpa diketahui oleh Raja Dakianus, tetapi akhirnya kehidupan mereka menyembah Allah itu diketahui juga oleh penduduk-penduduk di negeri itu, dan akhirnya mereka diburu dan lalu mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua yang mereka tinggal di dalam itu, dan Allah Taala membolak-balikkan badan mereka seperti mana kita tidur malam-malam, kita pun lenguh di kanan, pusing ke kiri, pusing lenguh di kanan, pusing tengah, menerap dan sebagainya. Begitulah sebagaimana Ashabul Kahfi di dalam gua, begitu jugalah keadaan kita tidur malam-malam. Ada lebih buah daripada tugi sampai jatuh hati pada. Baik. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan, fenomena yang kedua disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu kita mula dengan ayat yang ke-47, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang fenomena yang kedua, iaitu di mana fenomena yang kedua ini iaitu fitnah harta benda. Fitnah harta benda. Jadi akhir zaman nanti kita juga akan terpengaruh dengan fitnah harta benda sebagaimana yang kita hadapi sekarang ini, fitnah harta benda. Jadi untuk menyelamatkan kita daripada fitnah harta benda itu, kita kena menuntut ilmu. Dengan ilmu sahaja boleh memberikan kepada kita mana sesuatu yang hak, mana yang batil, mana betul, mana yang salah. Ilmu sahaja. Kemudian dalam ayat yang fitnah yang kedua ini, fitnah harta benda ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang kisah orang yang mengusahakan kebun tanah yang menghasilkan buah-buahan yang banyak, dan kata Allah Ta'ala, kalau kita usahakan apa sahaja, kita dapat harta benda banyak macam mana sekalipun, sebenarnya harta semua ini digunakan. Allah boleh tarik balik semua harta benda itu dalam sekelip mata sahaja. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, kebun yang disirami dengan air-air hujan, dan kebun itu yang kena air ni subur, keluar daun pokok, keluar buah, dan buah-buah kayu ini boleh dimakan, boleh dijual, dapat hasil yang banyak dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala boleh tarik balik kebun yang subur itu kalau Allah beri dia kemarau. Bila kemarau, semua daun-daun gugur, buah-buah tak menjadi, pokok-pokok menjadi mati, dan akhirnya hanya dengan ditiup angin tumbang ke bumi. Begitulah cara antaranya Allah Ta'ala boleh. Begitu juga kita dengan harta benda yang kita ada, sebenarnya hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh hilangkan dalam sekelip mata. Di asbab hilangnya itu dengan diambil orang, ataupun asbab hilang itu dengan kealpaan ataupun kelalaian kita sendiri menjaga harta. Jadi dalam surah Al-Kahfi ada isu fitnah yang kedua, iaitu fitnah harta ataupun fitnah kekayaan yang Allah Ta'ala beri. Yang ketiga, isu fenomena yang fitnah fitnah ilmu. Kita yang menuntut ilmu ini juga menghadapi fitnah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam surah Al-Kahfi di akhir ayat yang di permulaan ayat yang ke-60 baru nak mula masuk cerita tentang isu fitnah ilmu. 61 ayat 70 itu menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar. Allah Taala perintah dia untuk belajar, dan disebut dalam kitab tafsir yang mengajarkan ilmu ataupun yang menjadi guru kepada Nabi Musa alaihi salam ketika itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Walaupun nama Nabi Khidir tidak disebut dalam surah Al-Kahfi, dan nama Nabi Khidir juga tidak termasuk sebagai salah seorang Nabi dan Rasul, kita ketahui imani, walaupun namanya kita tak tahu, hanya keluar daripada tafsiran para ulama Nabi SAW. Jadi dalam tradisi menuntut ilmu ni, kita nak cari ilmu sebab kita oleh mana salah.
dengan ilmu sahaja. Tetapi dalam proses kita mencari dan menuntut ilmu ini, kita kena jaga fitnah diri. Jangan kita jadi orang yang riak. Sehingga mungkin kita, contohnya lah, sebab kita dalam satu kelompok yang membaca Al-Quran, mungkinlah kita takut timbul dalam hati kita, akulah orang yang tak pernah selang sekalipun dengan 149 siri yang ada ni. Contohnya. Aku tak pernah selang, orang lain semua selang-selang. Kita rasa diri kita sendiri. Jadi itu dinamakan sebagai ujub. Lift naik sendirilah. Kita rasa, kita tak sebut ke orang, tapi kita rasa. Itu apa tu? Itu adalah fitnah. Fitnah ketika kita menuntut ilmu. Ataupun mungkin juga kita ada menyindir kepada rakan-rakan kita yang tak pernah lagi mengikuti majlis tafaqquh ataupun majlis talaqi Al-Quran dalam grup ini, walaupun dah sampai 149 kali bersiaran secara langsung, dan kita pun adalah sindir-sindir. Macam SM Salim kata, pukul anak candik menantu. Jadi kita nak kata dekat orang dalam grup taman kita ke, ada ramai, tapi yang masuk mungkin ada 4-5 orang aja. Jadi orang yang ahli dia baca, kena dah. Jadi kita pun seronok tengok orang kena. Tapi sebenarnya itu adalah fitnah ilmu. Baik, jadi ini isu yang ketiga dalam surah Al-Kahfi, iaitu isu fitnah ketika kita menuntut ilmu. Dan yang keempat, isu yang keempat iaitu isu yang terakhir Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di mana fitnah yang keempat adalah fitnah kuasa. Kuasa ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, iaitu pada ayat 94 dan seterusnya, iaitu menceritakan tentang kisah kuasa yang ada pada seorang sultan ataupun seorang pemerintah besar ketika itu, iaitu yang bernama Zulqarnain. Zulqarnain ini seorang raja yang mempunyai kuasa pentadbirannya daripada timur sampai ke barat. Kalau timur sampai ke barat ni, kita kata keliling bumi lah. Sebab utara selatan, di utara tak ada orang, selatan lagi tak ada orang kan. Kutub utara, kutub selatan. Tapi kalau daripada timur ke barat, artinya timur bumi, kalau kita duduk di Penang, kanan kita dan kanan Penang, kiri Penang ni pusing, jumpa balik Penang lah. Kita pakai ukur lilit bumi lah. Itulah kuasa yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang raja yang bernama Zulqarnain. Walaupun nama yang sebenarnya tak diketahui, tapi Allah Ta'ala sebut Zulqarnain. Ataupun sebahagian ulama tafsir kata itu adalah satu gelaran Allah kepada dia. Zulqarnain itu iaitu orang yang mempunyai 2 tanduk. Itu mempunyai Al-Qarnain 2 tanduk. 2 tanduk ni jangan tuan-tuan perempuan bayangkan 2 tanduk tu terus ternampak kepala dia macam kepala lembu buat korban, ada tanduk. Jadi Raja Zulqarnain ini bukan ada 2 tanduk begitu. Ataupun nanti tak mau bubuh nama anak cucu, jangan bubuh lah nama Zulqarnain, nanti naik tanduk macam lembu korban, jenuh kita. Jadi Zulqarnain ini sebagai nama itu adalah Allah. 2 tanduk ini artinya dia mempunyai kuasa cukup luas. Jadi bukan dia ada hakikat tanduknya. Zulqarnain ini dia mempunyai kuasa yang besar. Dan kuasa yang dia miliki itu, dia berkuasa tidak seperti orang lain berkuasa. Orang lain berkuasa, dia memerintah dengan hawa nafsu, dengan keinginan, dengan nafsu serakah dia, kezaliman, kejahatan dan sebagainya. Tapi berbeza dengan Zulqarnain, dia memerintah dunia. Boleh kita kata dia perintah dunia pada ketika itu. Semuanya merujuk kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah isu fitnah yang keempat, iaitu kita kena jagalah apabila kita ni mungkin diberi kuasa. Jadi kita kena berhati-hati dengan kuasa itu. Mungkin dengan kuasa itu boleh menimbulkan fitnah kepada diri kita. Jadi poin keempat-empat perkara itu adalah fitnah. Kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti adalah dengan membawa fitnah keempat-empat ni. Fitnah agama, di mana Dajjal mengaku diri dia sebagai Tuhan. Fitnah kepada orang-orang yang ada ilmu, sehingga orang pun boleh percaya. Macam sekarang ini,
bila Raja Bomoh kata dia boleh tolak bala, berapa ribu orang dah like dia. Malah dia juga boleh mendakwa diri dia, kalau tak percaya saya ni bukan buat syirik, saya akan saman ke Pulau Jakim 3 juta. Jadi bila dia keluar kenyataan itu, orang yang ada ilmu pun dia kata, kalau dia salah takkan dia nak saman Jakim. Kalau dia salah takkan dia nak saman Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak. Mesti dia betul. Itu secara logiknya. Jadi itulah juga yang akan berlaku kepada Dajjal, yang akan cuba mempromosikan penipuannya sehingga manusia rasa takkan, kalau dia tak boleh takkan dia nak kata, sehingga Dajjal boleh mematikan orang dan menghidupkan orang balik. Malah dia buat balik, dia buat sungguh, dia matikan orang dan dia hidupkan orang balik. Dan Dajjal juga nanti dia akan bawa isu-isu yang kedua, iaitu isu harta. Isu harta, dia mengaku dia adalah raja, dia akan perintah dunia dan sebagainya. Jadi kita akan mungkin terpengaruh dengan kekayaan, kemewahan harta yang dia boleh berikan kesuburan, dia boleh elakkan daripada berlaku kemarau panjang, elakkan daripada berlaku gempa bumi dan sebagainya. Kita nak kesenangan. Maka semua orang akan jadi follower dia. Sekarang pun orang dah boleh jadi follower. Duduk mana-mana pun boleh jadi follower. Dan yang ketiga, fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal nanti adalah fitnah ilmu. Yang tidak berilmu akan mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Dajjal juga akan membawa fitnah kuasa. Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan berkuasa melakukan segala-galanya. Jadi sebab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita surah Al-Kahfi pada setiap minggu supaya kita selamat daripada fitnah yang ada. Dan akhirnya kita kena ingat bahawasanya Dajjal ini bukanlah isu tradisional, isu-isu yang lapuk, bukan isu yang tak bertamadun. Tapi sebenarnya Dajjal ini adalah isu moden, dia isu saintifik. Dia isu-isu sains dan teknologi. Sekarang ni kita sedang duduk dalam zaman canggih. Kalau ikut hakikat Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia akan lahir, dia akan muncul di Asfahan, iaitu di Parsi, ataupun kita sebut sekarang ni Parsi ni adalah negara Turki, Iran, yang berhampiran dengan Iraq. Masa dulu dia ditakbir, dijajah oleh Rom, kemudian Parsi ambil dan jajah lebih kurang 700 tahun. Perintah Empire Turki, Empire Parsi. Kalau tidak kerana teknologi canggih macam sekarang ni, kita ada WhatsApp, kita ada Google Live, kita ada Facebook, ada online dan sebagainya. Kalau Dajjal ni muncul di Turki, sekejap saja dengan kekuasaannya, dengan keilmunya, dengan Allah Ta'ala bagi, orang di sana akan viralkan ramai followers dia dalam Facebook, dalam IG, dalam apa dan sebagainya. Filem tu, video tu akan sekejap aja sampai pada kita. Macam mana berlaku di Selangor banjir. Tak sempat pagi pun video dah sampai. Kita aja tak bangun lagi. Macam mana berlaku Raja Bomoh menolak bala di Sungai Teluk Intan, di Sungai Perak. Dia buat lah tu juga orang tahu. Kita yang tak tahu. Jadi kalau sekiranya Dajjal ni dah muncul di Turki, dah muncul di Parsi hari ini contohnya, maka sudah tentu video-video pendek yang mempromosikan tentang Dajjal ini ada. Muncul satu makhluk yang hebat, yang kaya, yang boleh buat itu, boleh buat ini, keringkan sungai, matikan orang, hidupkan orang. Ketika itu ramai followers. Dan sekarang orang boleh mengikuti dengan cara tanpa hadir. Maksudnya sekarang ni duduklah di mana-mana pun, kita boleh like dia, kita boleh ikut dia, kita boleh jadi pengikutnya tanpa perlu kita hadir. Tapi kalau zaman dulu, sebelum kita ada WhatsApp, belum ada Facebook dan sebagainya, ikut, kena naik kapal terbang, kena naik bas, kena bawa kereta, naik motor, pergi ke sana, jumpa dia dan boleh ikut, jadi follower dia. Sekarang tak perlu.
Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, kita kena ingat bahawasanya Nabi SAW sebut akan lahirnya Dajjal, dia akan berlaku pada zaman canggih. Kerana dia memerlukan kecanggihan untuk dapat sebarkan siapa Dajjal dan apa yang Dajjal kuasa, apa yang Dajjal ada. Kecanggihan inilah, medium inilah, sosial inilah yang akan digunakan nanti. Muka bumi. Di kawasan itu juga, negara itu juga. Maka binatang-binatang di muka bumi keluar dalam WhatsApp, keluar dalam Facebook melalui medium sosial ni juga. Keluarnya matahari daripada sebelah barat, tenggelamnya di sebelah timur. Mungkin akan ada negara pertama yang akan rasa. Kata kalaulah sekarang ni dunia kata negara, katalah Jepun akan merasai matahari keluar daripada sebelah barat dan tenggelam di timur. Daripada Jepun kemudian barulah kita sampai ke kita. Negara pertama kalau kita kata dalam analogi sekarang ni Jepun. Jepun akan mula viral. Lepas tu negara-negara lain duk tunggu je. Betul ke? Nak keluar daripada barat, tiba-tiba kita pun di Malaysia tunggu. Rupa-rupanya keluar sungguh. Daripada apa? Daripada puncanya kita dapat sebaran pada zaman teknologi ini juga. Isa alaihi salam akan turun nanti pun dapat sebaran ini daripada zaman teknologi. Jadi tuan-tuan perempuan, 5 tanda akhir zaman yang disebut dalam hadis, yang ustaz-ustaz duk baca kupas dan sebagainya, semuanya akan berlaku, isunya tersebar melalui medium sosial, teknologi ataupun kecanggihan sains dan teknologi yang kita ada sekarang. Jadi sebab itu untuk menyelamatkan diri kita secanggih mana sekalipun, kita kena ingat hanya Allah lah yang paling canggih. Sains Allah lah yang paling hebat. Apa dia? Al-Quran. Kita berdoa dan kita menuntut ilmu dengan ikhlas, dengan penuh merendah diri, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan amankan kita daripada fitnah Dajjal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alamu bihaqiqatil hal. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Haji Rahim dan kepada semua seluruh tuan-tuan talaqi Al-Quran dan tadabbur Al-Quran yang sudah sampai kepada siri 149. Jadi hanya Allah yang membalas jasa baik tuan-tuan. Jadi saya juga seronok kerana dapat berkongsi sedikit masa dan berkongsi secebis ilmu daripada saya yang agak lemah juga dalam menyampaikan ilmu ini. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Ustaz. Walaupun penat tadi kerana ada program kuliah maghrib di Masjid Padang Buntar, sanggup untuk menerima undangan kita, dengan kita pada malam ni. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat membaca malam ni mengikut bacaan Ustaz surah Al-Kahfi, sambungan surah Al-Kahfi tadi, dan seterusnya kita mendengar tazkirah daripada tadabbur ayat daripada surah Al-Kahfi, di mana Ustaz dah cerita tadi 4 fitnah yang akan dibawa Dajjal. Pokoknya walaupun tak disebut dalam surah Al-Kahfi ni, tak ada kita cari ayat yang sebut kataan Dajjal yang akan muncul dalam surah Al-Kahfi, tetapi rupanya ada terselit situ, rupanya 4 fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal disebutkan dalam surah Al-Kahfi yang Ustaz sebutkan tadi, dan tersebut sangat bahaya. Fitnah agama yang Ustaz berikan contoh-contoh semasa yang berlaku sekarang itu. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kuasa yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, semoga ianya menjadi panduan untuk kita menjalani kehidupan kita yang lebih baik, iaitu untuk mendekati, untuk memantapkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan iman kita, supaya kita tidak tergelincir. Kita takut sangat-sangat kerana kalau kita tergelincir nanti, insyaAllah, di mana memang Dajjal dan cucunya memang nak bawa kita ke arah yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Wallahualam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita pun dah kenal ada Ustaz. Jadi saya nak sekarang ni nak buka kepada interaksi untuk tuan-tuan nak bersembang, nak bertanya dan sebagainya, insya-Allah kepada Ustaz. Tapi Ustaz, tadi dalam fitnah yang kedua tu harta, malu wal banun. Jadi Ustaz dah sebut tadi, selain daripada harta, anak pinak juga adakah menjadi fitnah? Boleh Ustaz cerita sikit mengenai wal banun tu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Harta fitnah, cara bentuk harta lah semua kita ketahui, di mana anak-anak disebutkan oleh Allah dan termasuk juga Rasulullah menyebutkan adalah anak-anak juga adalah fitnah. Fitnah ini maksudnya adalah satu percubaan, satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, di mana bila anak-anak ini semua kita yang mempunyai dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak, antara fitnah-fitnahnya itu percubaan kewibawaan kita mendidik anak-anak. Ada yang seronok sebab dia dapat anak yang mudah dididik. Ada yang ibu bapaknya rasa sedih sebab dia dapat anak yang degil. Jadi yang mudah mendidik itu ada juga fitnahnya. Mungkin dia terasa aku pandai didik. Itu juga fitnah. Yang dapat anak yang sukar untuk dididik, yang degil dan sebagainya, menjadi juga fitnah kepada dia, sama ada dia ingat ini sebagai ujian ataupun sebagainya. Maka inilah yang dikatakan antara contoh-contoh fitnah, yang dikatakan fitnah anak-anak kepada kita. Jadi sebab itu tanggungjawab ibu bapa ni, selagi kita tak mati dan selagi anak kita ada bersama kita walaupun dah berumah tangga, maka tanggungjawab kita ni sebenarnya masih lagi ada berhubung kebajikannya dan sebagainya. Walaupun kita kata anak perempuan dan tanggungjawabnya daripada ayah dia dah berpindah kepada suami, tapi kalau suami dia mati ataupun dia berpisah, maka tanggungjawab itu berbalik kepada ayah dia. Jadi dia tak putus. Artinya tetap masih lagi kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian al-banun, iaitu anak-anak. Sama ada anak ini berjaya untuk menjadi anak soleh ataupun anak yang poleh. Sama ada kita ni rasa berbangga kerana kita berjaya mendidik anak, ataupun kita rasa kecewa kerana kita gagal mendidik anak. Tapi sebenarnya berbalik tolak itu semuanya adalah kepada ilmu. Dan kita memahami bahawasanya Allah Ta'ala menguji kita dengan ilmu, bagaimana cara kita nak mencorak kaedah pendidikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. Tambahan lagi mengenai fitnah anak-anak. Seterusnya saya nak silakan tuan-tuan dan puan yang ingin berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan dan puan. Puan Hajar Salbiah orang Pak Bentak ni. Tadi Ustaz ada di Masjid Pak Bentak. Silakan Hajar Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak minta penerangan tentang ni. Dia adakah dia macam membentuk ideologi ke, atau kuasa manusia ke, atau apa-apa cara tu yang dipanggil fitnah Dajjal tu, ataupun Dajjal ni satu makhluk yang lain daripada yang lain yang akan muncul pada masa zaman kita ni lah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dajjal ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis disebut dengan Ad-Dajjal. Kalau kita eja dia, kita mula dengan alif lam, dal, jim, alif, lam. Nabi tak sebut Dajjal, Nabi sebut Ad-Dajjal. Ad-Dajjal ni kalau dalam bahasa Arab, satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam. Kalau kita orang yang tuan-tuan perempuan belajar tajwid itu, sama ada alif lam tu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah,
Maka alif lam itu dia panggil itu al-ma'rifah. Ma'rifah ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil spesifik lah. Kata nama yang khas. Kata nama khas. Jadi kata nama khas bila sebut dia nama dia. Jadi Nabi SAW memang sebut nama Dajjal itu. Dan ni ada nanti saya. Dan para ulama menyatakan bahawasanya dia adalah manusia. Sifat manusia aja, perwatakan dia, Nabi SAW ada sebut dalam hadis rambutnya kerinting-kerinting. Nanti jangan orang lelaki pergi botakkan kepala pula lepas ni. Malah ni semua balik cukup kepala. Pasal tak mau tengok rambut kerinting. Jadi rambut dia kerinting, dia punya mata dia cacat sebelah. Jadi dia ni OKU. Cacat sebelah kanan, mata dia sebelah kiri boleh tengok, tapi mata dia agak terkeluar sikit. Agak terkeluar, benjol bulat tu agak terkeluar. Kita panggil macam mata terbeliak. Tapi dia diberi Allah Ta'ala kuasa. Ilmu dia ada, kuasa dia ada. Allah bagi pinjam kepada dia sekejap. Tujuan untuk menguji manusia-manusia akhir zaman ini. Jadi dia bukan bawa ideologi. Dia tak bawa ideologi. Dia bawa secara spontan, dan ketika itu juga manusia yang tengok ataupun kita yang dapat sebaran, katalah kita dapat WhatsApp ni, kita semua buka tengok, masuk dalam berita dunia, berita TV3, Wani, Astro, apa semua masuk dalam WhatsApp pun dah jadi, dalam Facebook pun dah tak ada dah cerita jual barang ke apa ke. Cerita dia ni orang hebat, satu manusia dalam dunia hebat. Jadi dia bukan membawa ideologi, dia sudah pun membawa suatu kesan fizikal yang boleh dilihat dan dirasai. Kalau ideologi ni dia mungkin makan masa lama, macam ideologi komunis, dia nak kena dakwah, dia nak kena racun pemikiran, dia nak kena ada perang saraf, dia nak kena ada teknikal dan sebagainya. Tapi dia ni seorang, semua orang yang tengok dia, kalau sekarang ni kita ada masing-masing ada telefon, orang boleh ambil gambar, boleh buat FB live, dan orang yang tengah duk tonton FB ni duk tengok orang, patut orang pun download, orang pun masuk dalam WhatsApp daripada negara Turki, masuk ke Iraq, masuk ke sana, masuk ke Amerika, sampailah akhirnya sampai ke Jawi. Kita pun boleh tengok. Jadi inilah yang saya sebut tadi, sebenarnya Dajjal ini dia bukan bawa ideologi, tapi dia dah mengaku diri dia sebagai Tuhan, dan kuasa-kuasa yang Allah Ta'ala pinjam pada dia, dan kekuasaan dia ketika itu, ketika sesi kita duduk dalam zaman canggih dan hebat ni, di mana sebaran-sebaran ni boleh dapat dalam sekelip mata. Ketika tu dia buat live, orang boleh buat macam kita buat sekarang. Kuliah sekarang juga kita boleh tengok. Kalau zaman-zaman dahulu, sudah tentu sebaran ni lambat nak sampai. Kalau tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan yang lebih senior daripada saya, daripada usia, tuan-tuan duduk tahun zaman 60-an, zaman 70-an. Saya tahu awal tahun 70-an. Tahun 80-an saya ingat baru ada TV kan. Tu pun kalau ada berita-berita di Kuala Lumpur, hari berlaku tengah hari, tak sempat sampai malam, mungkin besok malam baru masuk berita, 2 hari baru masuk berita. Tapi sekarang kalau berlaku la juga kita boleh tengok. Itu kecanggihannya. Maksudnya kalau Dajjal ini berlaku, situasi sekarang ni, sekarang juga kita dapat lihat dan kita dapat tonton dia punya live dia, dan orang yang tengok tu akan percaya. Jadi manusia-manusia ni akhir zaman ni dia mudah percaya. Macam sekarang lah, tak payah keluar Dajjal, Goreh dah menang pun percaya dah. Pergi konseh Jawi tu. Dia tunjuk, dia duduk depan pintu kita pun masuk, puan, pakcik, ni kita ada peraduan ni, Goreh nanti, pakcik Goreh nanti dapat TV 40 inci, dapat kereta sebiji. Kita pun Goreh terkena. Baru Goreh dah menang. Baru dia buat lelong, beli satu, percuma satu. Kita pun dah terkena. Tak payah tunjuk Dajjal lagi. Jadi itu baru fitnah yang kita kata remeh lah, rubbish lah fitnah tu. Sedangkan Dajjal ini Allah Ta'ala bagi pada dia sampai ke tahap dia boleh bunuh orang tu, siapa tak percaya. Sebab dalam hadis Nabi kata Dajjal ini keluar, dia akan
kata kepada pengikut dia ketika itu, orang Yahudi, dia kata, kamu percaya tak aku ni Tuhan? Aku ni ada kuasa. Orang Yahudi kata, tak apa percaya lah. Dalam hadis tu dia kata, kami tak apa percaya. Dia kata, tak percaya, tengok, aku boleh matikan budak ni, orang ni, dan aku boleh hidup. Dia pun bunuh orang tu, mati. Depan semua orang. Dengan kuasa dia, dia hidupkan balik orang yang dia bunuh tu, hidup balik, boleh bercakap, berdialog balik. Siapa tak percaya? Siapa tak percaya? Baru Goreh dah menang pun kita dah percaya. Berapa ribu orang dah masuk. Scammer yang kena ni, kita tuan-tuan perempuan tengok dalam berita, nota kaki berita tu, sekejap tengok naik berita scammer. Yang kena scammer ni bukan orang tak mengaji. Semua orang mengaji. Pegawai penyawat awam, yang gaji beribu-ribu ni, bukan B40 atas tu. Orang yang tak perlu dapat bantuan. Kena dengan harga scammer berapa? 40,000, 50,000, 300,000. Bukan harga sikit. Sikit je. Itu benda yang kita tak pernah nampak. Tapi terkena. Apatah lagi dengan Dajjal. Yang dia bawa isu. Dan semua orang boleh saksi dengan mata kepala. Kalau sungai yang kering, dia boleh penuhkan air sungai. Tempat yang kemarau macam Ethiopia, dia boleh bawa hujan dan suburkan Ethiopia tu. Siapa yang tak percaya, tuan-tuan perempuan? Jadi inilah isu Dajjal. Dia bukan lagi ideologi, tetapi dia adalah isu fizikal yang orang boleh percaya dengan macam mi segera di 5 minit, tak sampai 5 minit orang boleh percaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tuan-tuan yang lain, sebelum tu Ustaz, tadi Ustaz cerita pasal apa Raja Zulkarnain mengenai fitnah puasa. Ustaz kata digambarkan Zulkarnain ni yang ada tanduk dua. Itu macam mana kita bayangkan kata ada orang tanduk dua ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam cerita Viking, orang Viking kan, mereka memang pakai topi tu, topi tanduk dua. Jadi orang Viking memang ada topi tanduk dua. Jadi maksud dia bukanlah tumbuh tanduk kat kepala. Boleh jadi topi dia dan sebagainya. Saja silingan. Ya, betul Tuan Haji. Memang filem-filem Hollywood ini mereka buat, dia ada kajian. Dia tak macam Malaysia, negara kita buat filem tak berdasarkan kajian. Kalau kita tengok filem-filem macam Hercules kan, Viking macam Tuan Haji sebut tadi, dia sebenarnya filem-filem yang dihasilkan, walaupun kita nampak dia macam filem epic fiction, filem-filem macam Cinderella, ni apa nama, banyak lagi lah kan. Sebenarnya dia adalah filem-filem yang kalau kita tengok dia punya plot cerita dia tu, dia ada cerita yang disebut dalam Old Testament ataupun New Testament. Kita punya filem kita ni tak ada filem kajian. Dia lebih kepada berasaskan daripada novel, cerpen, pemerhatian. Tapi orang putih dia buat filem semua tu. Sebab tu bila kita tengok macam kita tengok Iron Man, kan, kita tengok Superman, Batman, Spiderman, semua tu filem-filem fiction, tapi dia sebenarnya ada kaitan dengan teknologi. Teknologi tu yang akan bawa kepada Dajjal. Sampai kita sendiri pun seronok tengok kan. Kalau ada Superman, sungguh syok lah no. Kita pun rasa macam tu. Jadi sebenarnya mereka ada memang kajian mereka. Macam yang berlaku di Iraq contohnya. Bila kita sebut Ya'juj dan Ma'juj kan. Ya'juj dan Ma'juj ini dia ada kaitan. Contohnya kalau Amerika pada zaman George Bush dulu, dia serang Iraq. Kerana pada dia merasakan Iraq itu ataupun Asfahan itu adalah satu empire Parsi dahulu, di mana Ya'juj dan Ma'juj tu akan keluar daripada Iraq, daripada kawasan tu. Maka sebab itu dalam agama Kristian, dalam Alkitab dia ataupun dalam Bible dia, saya ada Bible versi bahasa Indonesia, kawan saya bagi, saya duk baca. Dia kata dalam Bible tu akan keluar Ya'juj Ma'juj, akan buat kerosakan. Jadi sebelum dia keluar buat kerosakan, bunuh dia dulu. Jadi sebab itu
dikatakan dalam satu kajian, George Bush dia hantar surat kepada negara-negara bersekutu termasuklah Perancis, tapi ketika itu Perancis tak ikut. Perancis tak percaya sebab dia kata, George Bush punya hebat-hebat, orang jadi presiden pun percaya cerita dongeng. Tapi sebenarnya dia nak menghapuskan konsep Ya'juj Ma'juj. Nah, dalam agama Kristian yang dia percaya tu boleh menafikan kekuasaan Amerika. Jadi sebenarnya memang macam tu Haji sebut tu, kalau kita tengok Viking dia ada topi tanduk tu. Jadi simbolik mereka orang yang berkuasa ni, orang bila sebut tentera Viking, Raja Viking ni kira yang memang kuat lah, siapa pun tak berani lawan kan, naik dalam perahu kayu, brum body builder besar-besar. Jadi kalau pergi lawan memang menang, tengok muka pun dah takut dah. Jadi itulah kepercayaan mereka. Zulkarnain ni ada 2 tanduk, tapi sebenarnya bukanlah 2 tanduk seperti yang difilmkan itu, tapi sebenarnya tanduk itu adalah satu istilah kekuasaan daripada timur sampai ke barat. Terima kasih Tuan Haji Rahim, keluar isu yang menarik pada tu. Kalau ada seorang lagi yang nak bersembang dengan Ustaz, silakan. Siapa ya? Cikgu Milah, Cikgu Jamilah Harun. Sihat nak kira malam ni? Apa khabar juga Jamilah? Semalam Cikgu Jamilah tak berapa sihat atau malam ni? Cikgu Nur Hashimah Ansur. Masih lagi jadi apa penolong kanan di SK Sungai Aceh ke? Dekat dengan SMK Sungai Aceh dah ni. Cikgu Syimah, silakan. Ya, masih di sana. Silakan sembang Ustaz. Jiran SK Sungai Aceh dengan SMK Sungai Aceh jiran. Tak ada apa kot, tak apa sihat. Mabuk booster ni. Bila cucuk hari ni? Dah berapa hari dah dia jadi tak berapa dah tu. 3 hari dah. 3 hari sama dengan kami kot. Kami cucuk hari 5 bulan. Dekat apa? Bandar Kasia. Dekat Bandar Kasia 5 bulan. Ya. Tak apa, semoga cepat sihat. Kami alhamdulillah kami 2 orang. Hari pertama rasa denguh, hari kedua saya tak peduli, saya buat kerja kuat dengan tangan tu. Orang kata patut hari kedua tu yang demam teruk tu. Orang kata patut rehat macam tu, tidur yang supaya lepas cucuk. Saya lepas cucuk saya buat kerja bagi exercise tangan tu, alhamdulillah. Tak hilang kesan dia. Hari kedua dah hilang lah. Alhamdulillah. Tapi rasa kesan dia lebih teruk lagi lah daripada dos 1 dengan dos 2 tu. Lepas tu pun banyak siapkan kerja-kerja komputer tu yang jadi kepala pun jadi beng. Okey, semoga cepat sembuh. Haji Nur Lelawati, Nas. Adakah Haji Nur Lelawati nak berinteraksi dengan Ustaz Zulkifli Zainun? Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru je dapat masuk balik. Putus siaran tu, saya tak dengar apa Ustaz cakap sebelum tu. Kasu rugi. Ustaz nak tanya. Ya. Baru ni saya dapat satu viral video lah berkenaan dengan kecanggihan teknologi yang ada kaitan dengan vaksin yang kita terima ni. Jadi katanya kononnya dalam viral video tu vaksin ni akan dia bertambah daripada sekarang dah 3, lepas tu 4, lepas tu 5 kan. Maknanya manusia seolah-olah ditanamkan dengan satu vaksin yang katanya satu hari nanti boleh menyebabkan kita semua jadi zombie. Tu dalam viral video tu lah. Ada kajian oleh para saintis lah yang mengatakan kesan terhadap pemvaksinan ni akan merosakkan sel-sel organ dan memang semua orang akan mati, tapi sangat menakutkanlah Ustaz. Mungkin Ustaz pun dengar
mohon penjelasan supaya tak adalah macam celaru sungguh lah Ustaz. Terima kasih. Sebelum tu Baik. Ustaz. Ustaz ada YouTube booster lagi. Saya tak sampai masa lagi sebab saya dapat Pfizer. Okey, saya pun Pfizer juga dah 6 bulan dah. Bulan saya depa saya pergi saya tanya itu depa kata tak perlu lagi. Okey, baik, saya respon sikit ya. Baik, pertama macam yang puan sebut tadi, kegusaran kita dengan isu-isu viral berkaitan dengan vaksin dalam sekarang ni, kita dalam zaman pandemik. Bukan Malaysia sahaja yang viral dengan spekulasi vaksin ini, malah seluruh negara di dunia ini berlaku dengan isu-isu spekulasi viral vaksin ini boleh berlaku sebaliknya, bukan berlaku kebaikan tetapi berlaku keburukan. Sebenarnya isu vaksin ini vaksin itulah pun ada ketika zaman pemerintahan Empayar Abbasiyah dahulu. Daripada zaman Ibn Sina dan sebagainya, vaksin itu dah pun mula dicipta ketika itu. Dan vaksin ini kalau ikut sejarahnya dicipta oleh orang Islam sendiri. Di istana-istana apabila khalifah-khalifah ketika itu mendapat penyakit-penyakit yang tak pernah dihadapi oleh manusia ketika itu, penyakit yang luar biasa. Jadi pakar-pakar perubatan ketika itu dia ambil sampel, dia buat kajian dan sebagainya, maka lahirlah isu ataupun penjenamaan vaksin itu. Jadi tujuan vaksin ini, dia ambil kuman itu, kuman ini dan sebagainya, kemudian dilakukan ujian makmal, kajian dan sebagainya, maka dimasukkan kembali ke dalam badan dengan tujuan untuk melawan kembali kuman-kuman yang ada. Jadi dari segi kaedah rawatan dan pencegahan ini, kita ada beberapa kaedah. Yang pertama, kalau kita sakit, kita boleh buat perawatan melalui memakan bahan-bahan yang disediakan ataupun kita panggil ubat-ubatan daripada luar masuk ke dalam. Itu salah satu kaedah rawatan. Kaedah rawatan yang kedua iaitu kalau kita sakit, boleh disembuhkan dengan meletakkan bahan-bahan ataupun ubat-ubatan yang boleh menyembuhkan penyakit. Contohnya kalau kita luka, diletakkan sapuan ke apa dan sebagainya, ataupun perlu dijahit, maka itu juga adalah kaedah rawatan. Kaedah rawatan yang ketiga iaitu dimasukkan bahan rawatan itu ke dalam badan kita. Kaedah rawatan yang keempat, tak perlu makan, tak perlu sapu, tak perlu bedah, tak perlu masukkan, iaitu hanya dengan penjauhan ataupun dielakkan. Kalau sekarang ni kita sebut dengan kuarantin lah. Jadi ini antara kaedah-kaedah rawatan yang sebenarnya dah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan kebetulan saya sebagai salah seorang panel dalam Akta Rawatan dan Perubatan Komplementari dengan Kementerian Kesihatan, Akta 77776. Dia terlibat sejak tahun 2009 sampailah sekarang ini, bermula daripada permulaan menulis akta untuk dijadikan akta rawatan itu, sampailah akta itu dibentang dan dikuatkuasa sekarang ini dengan Akta 776, dipanggil TCM, Traditional and Complementary Medicine, yang mana saya terlibat dengan Kementerian Kesihatan. Jadi saya salah seorang panel akta kesihatan lah. Cuma saya panel akta dalam bidang rawatan Islam. Jadi orang yang menyebutkan tentang keadaan-keadaan begini, kita kena kembali balik kepada satu ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu satu berita, satu viral, dan isu berita viral ini dibawa oleh orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ini, yang pertama dari segi pemahaman syariah, orang fasik iaitu orang yang pertamanya dia Islam tapi dia tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu kalau dari sudut syariat. Kalau isu fasik daripada sudut terminologi kebudayaan ataupun biasanya, isu fasik ini, orang ini berilmu tapi kita tak tahu
dia dalam bidang apa, kehebatannya daripada sudut apa, ataupun mungkin dia boleh menyamar sebagai seorang pakar dan sebagainya. Sekarang ni semua orang boleh menyamar. Kan, menyamar jadi pegawai polis pun ada. Menyamar jadi ada. Banyak-banyak orang boleh menyamar. Apatah lagi orang nak menyamar. Dalam kita pun tengok viral, dia buat di mana, dia pakai baju doktor, dia kata dia sekian-sekian, buat kajian itu, kajian ini. Kita pun tak pernah tahu isu kajian-kajian, cuma kita tengok aja. Inilah yang dikatakan fasik. In ja'akum fasikun binaba'in. Dia bawa satu berita, bawa satu viral, bawa satu isu. Quran fatabayanu. Tabayyun. Artinya kita kena kaji, kita kena selidiki, kita kena tunggu. Kalau kita bukan dalam bidang kepakaran, maksudnya kita kena dapatkan maklumat orang yang pakar. Orang yang pakar dalam negara kita ni, kita ada saintis dalam negara kita ada daripada doktor-doktor dalam negara kita. Jadi kenapa kita tak yakin kepada ilmu pakar-pakar yang ada dalam negara kita, tapi kita mudah percaya kepada mereka yang belum tentu mereka ni pakar. Jadi itu samalah macam isu yang saya sebut tadi. Dah ikut syariat Nabi begitu lama, tiba-tiba datang Dajjal hanya satu hari. Dia buat dakwaan sekian dan kita pun dah percaya. Jadi inilah yang Allah Ta'ala sebut binaba'in, fatabayanu. Kenapa kita perlu tabayun? Kita perlu dengar, kita perlu teliti. Sebab Allah sambung daripada ayat itu, antusibu qauman bijahalah. Kesannya akan mengakibatkan orang-orang yang jahil. Macam kita lah, macam saya. Kita tak tahu tentang isu vaksin. Kita pun tak pernah kenal istilah-istilah vaksin. Kita pun tak pernah mengenali formula-formula saintifik vaksin. Kita pun tak pernah duduk dalam bidang-bidang kajian vaksin, nama-nama vaksin dan sebagainya. Kita ni orang jahil. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah kata akhirnya kesan kita viral, kesan kita buat dakwah, kesan kita buat propaganda viral ini akan menyebabkan manusia-manusia lain yang sebenarnya dapat diselamatkan, hanya mereka ini tidak dapat diselamatkan. Kenapa tu? Kerana punca daripada viral kita lah. Kita dapat satu video dan kita pun forward satu video tapi ditonton oleh ratusan orang. Itulah fitnah tu. Itulah fitnah akhir zaman. Yang kita bincangkan pada malam ini. Orang kata pi sana, pi sini, pi mai, tang tu juga berbangkit. Jadi kita perlu berhati-hatilah dengan isu-isu fitnah ini. Sebenarnya takkanlah kita kata secara logiknya takkan negara ni nak bunuh rakyat. Takkan doktor-doktor yang berkhidmat ni nak bunuh rakyat. Dan vaksin-vaksin ini walaupun kita kata penyakit AIDS dah begitu berpuluh tahun tak ada vaksin, tapi tiba-tiba influenza ataupun penyakit COVID ni baru setahun, baru 2 tahun dah ada vaksin. Itu bidang yang lain lah. Kita pun tak tahu kenapa kita nak mengkaji sebab kita tak duduk di dalam tu. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang pakar-pakar dalam bidang saintis dan sebagainya. Ada yang doktor pun ada yang doktor spesialis doktor, ada yang general doktor, kan, yang baru buat housemanship doktor. Jadi berbagai-bagai tahap ilmu. Sebab itu bila kita sakit, kita masuk hospital pun bukan seorang doktor yang rawat kita. Akan dikunjungi oleh doktor 1, doktor 2, doktor 3, doktor 4 datang berbincang ujung kaki kita, depan kepala kita, buat putusan itu, putusan dan sebagainya. Barulah nak sahkan apa sakit kita, apa perlu buat, rawatan macam mana, kaedah macam mana. Jadi insya-Allah itulah yang saya dapat kongsikan pada larut malam ni. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, tak sangka apa Haji Nur Nidawati tanya soalan tu yang kita semua dapat jawapan yang saya rasa sangat memuaskan hati kita supaya kita tenteram hati kita. Kalau tidak hati tak tenteram, dah cucuk. Nidawati dah cucuk dah.
Saya pun dah jujur dah. Ya apa Nur Haji Muar pun dah jujur dah. Tenteram hati. Yang tak jujur lagi pun tenteram hati. InsyaAllah boleh pergi jujur, tak ada masalah. Izin. Sebab itu adalah pakar-pakar bidang perubatan di negara kita sendiri yang dah mengkajinya, sebab kita perlu kajian benda ni yang terasa benda tu penting. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas soalan Haji Nolindawati tadi dan jawapan Ustaz yang panjang lebar yang terlibat secara langsung. Baru tahu hari ni kata Ustaz terlibat dalam Membina akta. Membina akta dengan Kementerian Kesihatan, di mana khususnya Pengalaman lah tu. mengenai khususnya Ustaz dalam bidang perubatan cara Islam. Jadi terlibat semua, dirangkumkan sekali. Maksudnya perubatan Islam, perubatan homopati, perubatan elopati dan sebagainya, semua yang perubatan semasa semua digabungkan sekali dalam rangka akta kesihatan atau perubatan. Betul Ustaz macam tu kan? Ya. Dia panggil complementary, pelengkap. Mengambil semua perkara tersebut. Ya. Setelah dibincangkan baru keluar akta. Jadi alhamdulillah. Tak sangka baru tahu hari ni rahsia. Ustaz tiba banyak tu bukan lama. Tersilap sebut. Alhamdulillah kepada pembahasan. Maksudnya setiap ni saja kita punya interaksi. Untuk malam besok pula, InsyaAllah kita dapat lagi seorang tetamu istimewa, iaitu Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Saimi, iaitu merupakan ahli Majlis Patuan Negeri Pulau Pinang, salah seorang ahli Majlis Patuan Negeri Pulau Pinang, merupakan Alhamdulillah guru di Ma'had Irsyadiah ataupun Pondok Sungai Bakap. InsyaAllah akan bersama kita, dah setuju bersama kita. Jadi sebagai penutup hari ini, sebagai biasa, kalau kita ada kuliah, jadi kita tutup dengan doa di mana guru kita akan berdoa dan kita akan aminkan. Silakan Ustaz untuk doa. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أكمل الحمد وأجل الثناء لا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Ya Allah, Ya Rahman, rahmatilah pertemuan kami pada malam ini. Ya Allah, Ya Rahman, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, kasihanilah diri-diri kami ini. Ya Allah, kuatkanlah diri kami dengan iman dan taqwa. Hiasilah diri kami ini dengan keikhlasan dan kesucian hati dan akhlak yang terpuji. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.